Di Amerika Selatan, ada sebuah kerajaan kentang. Inilah Peru. Di sinilah asal-usul semua kentang di dunia. Tetapi kentang di sini sangat berbeza dengan yang biasa kita lihat. Ada yang berwarna ungu, merah, hitam, berbentuk bengkok, tajam seperti mata pisau, berduri seperti senjata, dan ada yang mirip pantai. Apakah bentuk-bentuk ini? Betul sekali. Di Peru ada lebih dari 3,000 jenis kentang. Tetapi pada abad ke-16, penjajah Eropah membawa kentang ini kembali ke tanah mereka. Apa? Kentang yang bengkok, tajam seperti mata pisau, terlalu mengelirukan. Saya rasa yang bulat-bulat dan kuning-kuning ini lebih bagus. Kamu dah salah tunjuk. Kentang di sini. Kentang sangat menakjubkan. Hanya perlu menggunakannya sendiri untuk ditanam dan dapat menghasilkan kentang baru. Dan kentang ini memiliki gen yang sama dengan induknya. Persis seperti kloning diri. Jadi, kentang yang bulat kuning ini menyebar cepat ke seluruh dunia. Namun, kerana gen kentang di seluruh dunia hampir sama, jika terkena penyakit, semua bisa terinfeksi bersama-sama. Kalau tidak hati-hati, mungkin habis semua. Di negara lain, mereka menanam kentang hanya untuk dimakan. Tetapi di Peru, menanam kentang adalah soal rasa cinta dan kebanggaan sejati. Negara ini tegas dengan menolak menanam hanya satu jenis kentang. Mereka juga menubuhkan pusat kentang antarabangsa, mengumpulkan 4,870 jenis kentang dari seluruh dunia. Makan satu jenis kentang setiap hari selama 13 tahun tanpa mengulang. Ampuni, saya sangat berbudaya. Dalam perlawanan bola sepak, anda akan nampak pemain minum seteguk air dan terus meluahkannya semasa rehat. Aduh, air sangat berharga. Kami mengutuk dengan tegas pembasiran air seperti ini. Minuman peraja ini tak sedap ke? Minuman kami terbaik di bumi dan nombor kedua di seluruh alam semesta. Pembasiran itu teruk, tetapi tidak beranjak lebih teruk lagi. Hadang ini rumah kau ke? Penudah air merata-rata. Adakah semua orang di negara anda beranjak macam ini? Atlet meluah air yang diminum sebenarnya teknik profesional yang dikenali sebagai bilas karbohidrat. Selepas bersenam, tak ada masalah bagi kita untuk ambil satu botol minuman jika dahaga. Tapi bagi atlet profesional, kalau selepas senaman yang sangat intensif terus minum satu botol minuman sukan sekaligus, walaupun air dah cukup, perut mereka mungkin tak tahan. Dan mereka sangat ketat dalam pengurusan berat badan. Kadar beberapa teguk minuman pun boleh melebihi had kalori mereka. Tapi pakar pemakanan sukan yang bijak mendapati bahawa apabila minum minuman sukan yang manis macam ini, mulut anda akan menghantar isyarat ke otak. Wow, tuan akhirnya minum minuman manis, rasa segar seluruh badan dan terus bekerja. Nutrisi akan sampai tidak lama lagi. Ketika ini, anda memutuskan untuk menipu badan anda dengan kejam dan meluah air itu. Tapi badan anda masih berusaha bekerja. Jadi, hanya berkumur dengan air itu hampir sama kesan seperti meminumnya. Asalkan masa bersenam tidak melebihi 90 minit, badan anda tak akan perasan anda telah menipunya. Berapa lama lagi korang nak cakap? Cepatlah pergi. Bawa nenek dah sambung. Okey. Ampuni, saya sangat berbudaya. Ada sejenis cacing besar yang parasit yang hidup di dalam mulut ikan. Simozoa exigua. Sebenarnya, ia bukanlah cacing, tetapi sejenis arthropod. Namun, cara ia mengparasit memang sangat gelap dan menakutkan. Ia akan membunuh lidah ikan dan kemudian menempel di lidah ikan, berfungsi sebagai lidah ikan tu. Oleh itu, ia dikenali dengan nama gelaran cacing pemakan lidah. Pada suatu hari, seekor ikan kecil tidak pelitup buka dan secara tidak sengaja beberapa larva cacing pemakan lidah telah melekat pada insangnya. Larva-larva ini ketika kecil semuanya adalah budak lelaki kecil, tetapi salah satu daripada mereka tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat. Orang lain masih menonton kartun, tetapi ia sudah tumbuh janggut. Justru ketika ia hampir mencapai puncak daya tarikannya sebagai lelaki, ia menjadi perempuan. Jantan yang matang terlebih dahulu akan berubah menjadi betina dan pada masa ini, ia akan mengawan dengan jantan di sekelilingnya. Selain itu, betina akan melepaskan sejenis bahan yang menghalang budak lelaki kecil di sekelilingnya daripada berubah menjadi budak perempuan kecil dalam jangka masa pendek. Setelah menyelesaikan hal besar ini, cacing pemakan lidah betina akan pergi ke lidah ikan, lalu menggenggam erat lidah ikan tersebut. Tanpa henti, ia akan menghisap darah dan lama-kelamaan, lidah ikan itu akan semakin mengecut sehingga menjadi tidak berguna sepenuhnya. Pada saat ini, cacing pemakan lidah menjawat jawatan itu. Ia sangat menyeronokkan dan memang membantu ikan makan. Saya sangat berpuas hati. Saya telah mendapatkan pekerjaan dan juga membina sebuah keluarga. Bayi yang saya lahirkan diberi nama Xiao Liang. Kenapa? Bukankah ada pepatah yang dipanggil ikan parasit kehidupan yang harmoni?
Fudi, saya sangat berbudaya. Sesiapa yang tidak suka makan okra, sila angkat tangan. Kenapa saya perlu makan benda ini yang berlendir? Awak tahu apa? Okra sangat berkhasiat. Pada mulanya, ada orang yang melihat atlet barat sangat suka makan okra. Jadi, okra dijunjung tinggi dan dianggap sebagai emas tumbuhan sayur sihat. Betul, lihatlah orang barat semua sangat suka makan okra. Bukan begitulah. Kononnya, okra adalah salah satu sayuran yang paling dibenci oleh orang barat. Okra terdapat dalam dua warna, hijau dan ungu. Tetapi kedua-duanya sama berlendir. Orang Eropah memanggil okra yang berlendir ini sebagai sisa hidung syaitan. Hidung sudah mula berair. Terkena sesama ke? Jika ada orang yang tidak diingini datang berkunjung, tuan rumah akan berkata, "Hey Josh, tinggallah untuk makan malam ini. Saya akan masak okra." Saya ada urusan malam ini. Saya pergi dulu ya. Selamat tinggal. Orang yang mengatakan okra menjijikkan, kebanyakannya disebab kepada lendirnya. Lendir ini adalah sejenis polisakarida, iaitu serat makanan. Ia tidak dapat diserap oleh tubuh. Jadi ia membantu melancarkan pencernaan. Tiada kelebihan istimewa pun. Sebagai sayuran, okra mempunyai khasiat yang baik, tetapi tidaklah sehebat yang dikatakan. Kalau tak suka makan, jangan paksa diri sendiri ya. Foodie, saya sangat berbudaya. Puncak minuman gelap di seluruh dunia. Minuman terkenal India, air kencing lembu. Tapi itu, di beberapa kawasan di India, setiap pagi awal, diorang akan menunggu di kandang lembu mereka sendiri. Bersedia untuk menikmati kekacauan air kencing lembu yang sedap dan panas. Rahsia panjang umur kami, air kencing lembu dari sungai Gangga adalah wajib. Akhirnya aku penyakit, diorang akan bertanya dahulu, adakah anda sudah minum air kencing lembu? Belum minum, tak heranlah anda tak sembuh. Tak peliklah anda sakit. Selain itu, bukan semua air kencing lembu begitu hebat. Yang mempunyai status tertinggi adalah lembu Brahman. Pada zaman kuno di India, lembu adalah simbol kelimpahan dan kesuburan alam. Dalam mitologi India, nanti lembu tunggangan Dewi Shiva dianggap sebagai lembu Brahman. Jadi, saya adalah lembu suci. Air kencing saya adalah air suci. Dikabarkan bahwa India pernah merancang untuk memasang 1 juta mesin penjual air kencing lembu di seluruh negara. Setiap mesin melayani 1.000 orang India dan dalam masa 20 tahun, India akan menjadi tempat yang indah. Ya ampun, sungguh menakjubkan. Tapi satu peringatan, walaupun air kencing lembu itu memang bagus, tapi jangan berlebihan ya. Sudah tentu, kita perlu menghormati budaya tempatan. Lagipun, kita juga makan banyak makanan yang dianggap aneh oleh warga asing. Foodie, saya sangat berbudaya. Awak nak cuba kaviar siput yang dibuat daripada telur siput? Hanya boleh fikir saja, kaviar siput sangat mahal. Orang Perancis suka makan siput sampai ingin makan anak siput. Telur siput adalah sebiji bola kecil yang berwarna putih. Dalamnya ada cecair yang pekat. Luarnya ada satu lapisan yang berenyang-rangi. Apa? Berbentuk bola dalamnya mengecil. Luarnya lembut. Bukankah ini sama dengan kaviar ikan kegemaran kami orang Perancis? Jadi, orang Perancis mengumpul telur siput dengan berhati-hati dari tanah. Cuci, sanitasi, pilih dan bungkus. Tiba-tiba ia menjadi sesuatu yang saya tidak mampu beli. Kaviar siput tidak mempunyai bau amis seperti kaviar ikan, tetapi mempunyai aroma kacang yang unik. Sama dengan tanah, cendawan, pokok cemara. Memang agak aneh. Aneh bukan masalah. Orang Perancis tak takut benda yang aneh. Cuma takut yang murah. Seekor ikan sturgeon boleh menghasilkan telur sebanyak 18 kg. Manakala seekor siput kecil hanya boleh menghasilkan telur seberat 4 gram setiap tahun. Kau rasa kaviar siput patut lebih mahal ke tak? Jadi, saya sediakan makan malam romantis dengan lilin untuk mengungkapkan perasaan. Kaviar siput memang pilihan yang terbaik. Saya sudah hadir dialognya. Sayang, ini adalah kaviar siput yang saya khas import dari Perancis untukmu. 你甜甜的微笑就像蜗牛指甲。 Ya Allah, kaviar siput sangat menjijikkan. Foodie, saya sangat berbudaya. Tahukah kamu, kononnya pada zaman pertengahan di England, salmon digunakan oleh keluarga diraja untuk mengelak punggung. Pada zaman itu, apabila rakyat biasa masih menggunakan tangan untuk menyelesaikan masalah mengelak punggung, keluarga diraja England juga sedang mengkaji masalah ini. Kami adalah keluarga diraja yang mulia. Bagaimana kami boleh menggunakan tangan untuk mengelak punggung? Cepat, fikirkan cara. Yang berhormat raja, saya baru saja kembali dari penyelidikan di Perancis. Di sana mereka ditandas yang mewah, tergantung seutas tali kuning yang tebal. Selepas tandas, boleh letakkan tali di punggung. Gerakan depan belakang macam ni lah. Yalah. Apatah lagi, ia memang digelap dengan cukup bersih. Tetapi, tali mereka ini adalah untuk kegunaan bersama.
Orang Perancis selalu menjijikan. Saya langsung tak mau. Yang mulia Raja, hari ini kami makan salmon segar. Salmon lembut, sangat bersih. Kalau guna untuk gelap macam ni, ia masih bersih dan selesa. Saya mengumumkan, keluarga di Raja Britain kami mulai sekarang mengelap punggung gunakan saja salmon yang segar. Alamak, tak dapat lagi untuk memandang hidangan sashimi tu. Salmon buat kamu jadi popular. Ia adalah pengelap punggung yang busuk. Sebenarnya pada zaman dahulu, orang Viking dari Skandinavia mengelap punggung menggunakan kerang api. Sebelum menonton episod ini, kamu semua masih panggil hidangan sashimi makanan laut. Selepas episod ini, kamu semua akan panggil kumpulan kertas tanda sehebat. Empuri, saya sangat berbudaya. Adakah anda tahu bahawa telur penguin akan menjadi lutsina apabila dimasak? Di Amerika Selatan, berhampiran Antartika, penggemar makanan kadang-kadang tidak dapat melewati dan mula memikirkan untuk memasak telur penguin. Contohnya, di Kepulauan Falkland, terdapat koloni besar penguin kentu. Kebanyakan penguin kentu mematuhi sistem monogami dengan ketat. Setelah memilih pasangan, mereka akan kekal bersama sepanjang hayat. Selepas berpasangan, mereka akan saling memberi hormat. Tidak lama kemudian, penguin betina itu bertelur 2 biji telur. Pasangan tersebut bergilir untuk menyerang telur-telur itu. Pada ketika ini, beberapa penggemar makanan mula berasa teruja. Yang mengejutkan, kerajaan tempatan mengeluarkan lesen pengambilan telur, membolehkan penggemar makanan mengumpul telur secara sah. Hadkan jumlah telur penguin yang dibawa pulang untuk dimakan. Putih telur penguin berbeza daripada telur ayam. Ia mengandungi glikoprotein yang unik untuk menghalang telur penguin daripada membeku dalam persekitaran yang sangat sejuk. Sebab mengandungi glikoprotein, telur penguin akan menjadi lutsina apabila dimasak. Walau bagaimanapun, telur penguin mempunyai bau hanya yang kuat dan suka dimakan tanpa perasa. Ia tidak begitu berkhasiat dan tidak sedap sama sekali. Pasangan penguin kentu berasa sangat sedih apabila mendapati telur kesayangan mereka telah dicuri. Aku pergi menangkap ikan. Manakala kamu ambil kesempatan untuk makan semasa menyerang telur. Telur telah dicuri dan kehidupan ini tidak boleh diteruskan. Saya mau bercerai. Sayang, baru je menguji hubungan monogami kita. Kita tidak boleh menjatuhkan nama penguin kan? Empuri, saya sangat berbudaya. Ada seekor ikan dari Australia yang bergerak sangat perlahan, iaitu ikan Ultraman. Bukan, ikan red handfish yang betul-betul ada tangan. Kepala ia macam Ultraman, tapi tidak ada kuasa heroik untuk menyelamatkan dunia. Sebagai ikan, ia tak boleh berenang dan tak ada pun direnang. Jadi, ia tidak boleh terapung sepanjang hidupnya. Ia hanya boleh baring di dasar laut 200 meter ke bawah. Kalau ia nak berjalan-jalan, macam mana? Yang mengejutkan, ia ada sepasang tangan. Sebenarnya, itu cuma siri ia yang unik. Dan evolusi jadi bentuk bajang tangan, boleh merangkak ke sini ke sana. Tapi, ia terlalu malas. Walaupun berusaha keras, ia hanya boleh bergerak maksimum 4 meter sehari. Celaka, berhenti, jangan lari. Kalau berani datanglah tangkap aku. Hihihi. Baik je kami sebab perlahan. Tengoklah betapa laju sekarang. Bukan kami cepat, kami kena tangkap dengan kapal pukat. Di sini ada jenis kapal pukat yang menangkap kerang scallops. Bila jaringnya ditarik di dasar laut, ia menangkap semua kehidupan laut di laluan. Tapi orang cuma ambil kerang scallop dan red handfish musnah sepenuhnya. Ini menyebabkan red handfish hampir pupus. Ahli zoologi segera turun tangan untuk melindungi dan membiak red handfish. Red handfish suka bertelur pada objek yang menonjol di dasar laut. Untuk membantu mereka bertelur, manusia meletakkan beberapa tiub plastik di dasar laut. Red handfish nampak tiub plastik terus jadi teruja. Mereka terus datang dan mula menarikat sekeliling tiub itu untuk bertelur. Alamak, tak boleh tahan tengok ni. Empuri, saya sangat berbudaya. Vitamin A, B, C, D sampai Z itu semua apa ya? Vitamin ini sebenarnya bahan organik dalam kuantiti kecil yang penting untuk fungsi tubuh kita. Pada awalnya ditemui oleh seorang ahli biokimia dari Poland dan menamakan mereka vitamin. Dulu, orang memang cuba cari vitamin sampai XYZ. Tapi kini cuma ada vitamin A, B, C, D, E dan K je. Apa yang kau cakap ni? Kita vitamin F, G, H, I, J tak cukup bagus kan? Dulu memang ada vitamin F. Tapi kemudian para saintis beri nama yang lebih tepat, Essential Fatty Acid. Rupa-rupanya vitamin G sebenarnya ada kaitan dengan vitamin B. Jadi ia dikenali sebagai vitamin B2. Lepas tu, vitamin Y jadi vitamin B7. Dan vitamin J pun dimasukkan dalam B2. Dan vitamin I terus jadi buang. Yang tinggal ni adalah vitamin K yang jarang kau dengar. Ia adalah vitamin coagulation.
Aku udah buat keputusan, vitamin A dan K tak ada. Kalau aku berusaha keras cari vitamin 2, JQ dan juga raja, permaisuri, hati, skor, wajib dan kelab. Dengan set vitamin lengkap dalam sejarah kimia ni, boleh menang Nobel Prize kan? Semangat, pasti kau akan berjaya. Elfudi, saya sangat berbudaya.